Bismillahirrahmanirrahim. Sekalum penghargaan buat koordinator bicara Kombinasi Tif Kehakiman Peneraju Neraca Keadilan, saudara penjaga masa yang setia dengan detik waktu yang berlalu, warga pendidik yang dikasihi, seterusnya sidang intelektual penerus wawasan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat anda yang sering melapangkan masa. Apa khabar rakyat bersatu Malaysia Baharu? Sebelum kaki mengorak langkah, sebelum bibir mengatur bicara, izinkan saya untuk membuat takrifan berkaitan dengan maudu bicara saya yang berbunyi Norma Baharu Pasca COVID-19. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, norma bermaksud sebagai kebiasaan, manakala baharu membawa maksud belum ada sebelumnya. Pasca pula membawa pengertian sesudah, dan COVID-19 ini merupakan sejenis virus dalam keluarga corona yang telah ditemui pada tahun 2019. Jika dirangkumkan secara generalisasi, norma baharu pasca COVID-19 ini merupakan satu harapan baru kepada masyarakat di seluruh dunia setelah beberapa ketika menghadapi dan memerangi pandemik virus yang belum pernah ditemui sebelum ini. Dengan usaha sama pelbagai pihak, dengan mengamalkan norma baharu, kita berjaya melandaikan lekuk statistik jangkitan di negara kita. Namun begitu, persoalannya, sudahkah kita cukup berasimilasi dengan metode yang boleh diterapkan semasa pandemik untuk pasca COVID-19 ini? Warga penonton penuh santun. Idea konkret saya utarakan, justifikasi relevan saya ketengahkan. Oleh itu, intipati saya yang pertama di bawah lembayung kata penjarakan sosial, amalan total menjadi budaya dan kebiasaan bagi masyarakat kita pada hari ini untuk berhubung antara satu sama lain secara bersemuka, sama ada dalam urusan seharian ataupun melibatkan perjumpaan yang tertentu. Keadaan ini secara tidak langsung dapat meningkatkan potensi jangkitan virus dengan mudah sekiranya tiada langkah pencegahan dan berjaga-jaga diamalkan oleh masyarakat kita. Menjadi hakikat ini, Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau lebih dikenali sebagai WHO telah memperkenalkan amalan penjarakan sosial bagi mengurangkan keberangkalian jangkitan virus menular dari seorang pembawa kepada individu yang lain. Sebagai contoh, setiap individu haruslah menjaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu yang lain. Bukan itu saja, kita juga haruslah mengelakkan diri kita daripada berada di kawasan yang sesak dan juga ruang yang terhad bagi mengelakkan berlakunya sentuhan fizikal. Tegasnya, pematuhan amalan penjarakan sosial amalan penting untuk memastikan rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Warga saksi penuh bervisi meniti kata-kata saya yang kedua di bawah kata kunci. Kebersihan didahulukan, kesihatan diutamakan. Kebersihan diri merupakan asas kepada penjagaan kesihatan yang utuh, lebih-lebih lagi dalam kempen memerangi pandemik virus corona yang melanda seluruh dunia. Sistem penjagaan kesihatan primari telah dirangka oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi menemui vaksin untuk membendung pandemik ini. Langkah penjagaan kebersihan yang paling asas juga haruslah dijadikan sebagai kebiasaan dan aktiviti seharian dengan mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh kerajaan. Hal ini mencakupi pelbagai aspek seperti kerap mencuci tangan menggunakan sabun, penggunaan gel atau penyembur sanitasi beralkohol, kerap mencuci pakaian seusai berurusan di luar dan juga penggunaan menutup muka terutama sekali kepada mereka yang bergejala. Berdasarkan normal ini, penyebaran virus dapat dibendung dengan efektif melalui penekanan amalan penjagaan kebersihan diri yang paling utama. Sidang hadirin yang dekat di hati, komponen saya yang ketiga di bawah lembayung kata strategi diperkukuh, ekonomi diperutuh. Pandemik COVID-19 ini telah mengubah lanskap ekonomi secara drastik di seluruh dunia, termasuklah Malaysia. Hal ini demikian kerana sektor ekonomi telah mengalami kelembapan disebabkan banyak sektor perindustrian telah terjejas teruk akibat daripada pandemik yang melanda.
Walaupun begitu, lanskap ekonomi kita telah beralih fokus kepada sektor perdagangan atas talian atau dikenali sebagai e-dagang yang membuka peluang kepada semua lapisan masyarakat sama ada melibatkan syarikat-syarikat besar maupun pengusaha mikro yang kebanyakannya bekerja dari rumah. Kewujudan laman e-dagang seperti Lazada, Shopee dan e-Bazar membolehkan para penjual dan pembeli memesan daripada rumah sekaligus dapat mengurangkan kontak secara fizikal. Berdasarkan kenyataan ini, jelaslah bahawa inisiatif baru dalam sektor perdagangan dapat mengukuhkan lagi ekonomi saat pandemik melanda dunia. Warga saksi yang dikasihi, sebagai penutup tirai wacana ilmiah saya pada hari ini, saya ingin menyuruh seluruh warga Dewan tidak mengira bangsa dan agama agar sama-sama berganding bahu dalam melawan pandemik COVID-19 yang melanda negara dan dunia ketika ini. Tidak keterlaluan jika saya katakan sekiranya kita tidak melaksanakan saranan pihak kementerian dengan sebaiknya, sudah pasti kita akan hilang punca mencapai titik kemenangan. Oleh itu, marilah sama-sama kita membentuk benteng pertahanan utuh yang bertunjangkan kerjasama dan berpaksikan semangat yang tinggi dalam memerangi virus COVID-19. Kita jaga kita. Kita pasti berjaya menangani musuh yang tidak kelihatan ini. Kita pasti menang. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.